Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami kumpulan sekolah yang terdiri dari Muhammad Ahmad bin Musli, Muhammad Ali bin Maslan, Nidal Fatimah, Nuriana binti Masya, dan Syafiqah binti Saleh akan menerangkan mengenai aktiviti-aktiviti dalaman bumi dan berkaitan dengan bencana alam. Bagi pengenalan aktiviti-aktiviti dalaman bumi dan perkaitannya dengan bencana alam, perubahan bentuk muka bumi atau morfologi bumi berlaku disebabkan oleh bumi yang bersifat dinamik. Perubahan ini dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti dalaman bumi yang akan membawa kesan kepada berlakunya bencana alam. Bagi aktiviti-aktiviti dalaman bumi yang pertama ialah plet tektonik. Plet tektonik terbahagi kepada tiga, iaitu plet mencapah, plet menumpu dan juga sesaran. Bagi plet mencapah, berlaku akibat pergerakan plet-plet ke arah yang bertentangan. Magma yang panas daripada bahagian mantel sentiasa tertolak naik ke bahagian kerak bumi di dasar lautan dan kemudiannya akan mengalami retakan. Pencapahan plet ini disebabkan daya tegangan yang berlaku lalu menghasilkan lurah. Untuk yang kedua, iaitu plet menumpu, berlaku apabila pertembungan di antara plet lautan dan plet benua, plet lautan dan plet lautan, plet benua dan juga plet benua. Yang ketiga ialah sesaran. Sesaran berlaku apabila perselisihan antara plet-plet lalu menghasilkan genggaran yang dikenali sebagai gempa bumi. Bagi plet menumpu, ia terbahagi kepada tiga jenis pertembungan. Pertembungan yang pertama ialah plet lautan dan plet benua. Plet lautan menjunam ke bawah plet benua kerana plet lautan lebih tumpat. Pertembungan ini secara langsung menghasilkan gunung berapi. Yang kedua, pertembungan plet lautan dan plet lautan. Plet lautan yang lebih tua akan menjunam kerana pletnya lebih tumpat. Plet yang terjunam tertolak ke dalam mantel yang panas dan batuan lebur lalu membentuk gunung berapi di dalam lautan. Pertembungan yang ketiga ialah plet benua dan plet benua. Pertembungan ini menghasilkan banjaran atau gunung kerana tiada plet yang menjunam disebabkan ketumpatan kedua-duanya ringan. Untuk aktiviti dalaman bumi yang seterusnya ialah runtuhan tanah di bawah laut. Runtuhan tanah bawah laut adalah runtuhan tanah di lautan yang mengangkut sedimen dari landas benua dan ke laut dalam. Runtuhan tanah bawah laut bermula ketika tegangan penggerak ke bawah disebabkan graviti dan beberapa faktor lain melebihi tegangan penahan dari bahan lereng dasar laut yang menyebabkan pergerakan sepanjang satu atau lebih cekung ke permukaan pecah planet. Perkembangan ilmu pengetahuan telah dilakukan dalam memahami sifat dan proses runtuhan tanah di bawah laut melalui penggunaan sonar sisi dan teknologi pemetaan dasar laut. Terdapat beberapa faktor terjadinya runtuhan tanah di bawah laut. Yang pertama ialah terdapat lapisan geologi yang lemah. Kehadiran lapisan geologi yang lemah merupakan faktor yang menyumbang kepada tanah runtuh di dasar laut pada semua skala. Ini telah disahkan oleh pengimejan dasar laut seperti pemetaan bathymetric swath dan data pantulan seismik 3D. Walaupun terdapat di mana-mana, sangat sedikit yang diketahui tentang sifat dan ciri lapisan geologi yang lemah kerana ia jarang diambil sampel dan sangat sedikit kerja geoteknikal telah dijalankan ke atasnya. Yang seterusnya ialah tekanan berlebihan akibat pengumpulan mendapan sedimen yang cepat. Tekanan berlebihan akibat pemendapan cepat sedimen berkait rapat dengan lapisan geologi yang lemah. Contoh, tanah runtuh yang disebabkan oleh tekanan berlebihan akibat pemendapan pesat berlaku pada tahun 1969 di delta Mississippi selepas Taufan Camille melanda wilayah itu. Seterusnya ialah gempa bumi. Gempa bumi adalah faktor utama yang mencetuskan kebanyakan tanah runtuh dasar laut. Gempa bumi memberikan tekanan alam sekitar yang ketara
dan boleh menggalakkan tekanan air liang yang tinggi membawa kepada kegagalan. Gempa bumi mencetuskan tanah runtuh Grand Banks pada tahun 1929 di mana tanah runtuh dasar selam 20 km padu telah dimulakan selepas gempa bumi. Yang seterusnya ialah gelombang ribut dan taufan. Gelombang ribut dan taufan boleh menyebabkan tanah runtuh dasar laut di kawasan cetek dan diiktiraf sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada gelongsor yang berlaku di delta Mississippi pada tahun 1969 berikutan taufan Camille. Yang terakhir ialah pertumbuhan pulau gunung berapi. Kegagalan cerun akibat pertumbuhan pulau gunung berapi adalah antara yang terbesar di bumi, melibatkan isi padu beberapa kilometer padu. Kegagalan berlaku apabila badan-badan besar lava terbentuk di bawah sedimen marin yang lemah yang terdedah pada kegagalan. Kegagalan adalah perkara biasa pada struktur yang melebihi 2,500 meter, tetapi jarang berlaku pada struktur yang kurang daripada 2,500 meter. Perubahan dalam tingkah laku gelongsor adalah ketara, dengan beberapa gelongsor hampir tidak mengikuti pertumbuhan di bahagian atas gunung berapi, manakala yang lain mungkin melonjak ke hadapan dengan jarak yang jauh, mencapai panjang runtuh lebih daripada 200 km. Aktiviti dalaman bumi yang seterusnya ialah pengalakan magma. Pengalakan magma berlaku apabila magma yang lebih panas di bawah naik ke atas dan magma yang lebih sejuk turun ke bawah. Bumi terdiri daripada banyak lapisan. Secara kasar dibahagikan kepada 3 lapisan mega, iaitu teras, pusat yang sangat panas, mantle, lapisan tengah yang tebal, kerak, lapisan di mana kehidupan berlaku. Magma terletak di bahagian bawah kerak bumi dan di bahagian atas mantle. Apa itu magma, perlakan dan arus perlakan? Magma ialah bahan semula jadi cair atau sebagai cair dari mana semua batu igneous terbentuk. Ia juga terdiri daripada batu cecair yang biasanya mengandungi kristal pekerja terampai. Perlakan ialah proses pemindahan haba. Apabila arus dihasilkan, jirim dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Ia juga merupakan proses pemindahan jisim. Arus perlakan ialah benda yang mengalir, yang bergerak kerana terdapat perbezaan suhu atau kecepatan dalam bahan. Pembentukan lava. Bagaimana lava terhasil? Magma boleh menolak melalui lubang atau retakan dalam kerak menyebabkan letusan gunung api. Apabila magma mengalir atau meletus ke permukaan bumi, ia dipanggil lava. Lava membawa kepada kemusnahan, pertempatan dan kerosakan kepada aktiviti manusia. Pada tahun 1883, letusan Gunung Krakatoa di Indonesia telah memusnahkan seluruh pulau itu. Tanah yang terbentuk daripada letusan gunung berapi lava sesuai digunakan untuk aktiviti pertanian kerana ia kaya dengan pelbagai mineral. Contohnya di Jawa, kawasan gunung berapi diteres untuk tanaman padi. Tenaga endrogenik. Tenaga endrogenik merujuk kepada tenaga yang hadir dan dipancarkan dalam lapisan metal seperti tenaga graviti dan tenaga haba yang menghasilkan pelbagai fenomena dalam kerak bumi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, lipatan, gelinciran, pergerakan tektonik dan akhir sekali pembentukan batuan metamorfosis. Proses ini terdiri daripada gerakan-gerakan bumi akibat kegiatan igneous dan metamorfosis. Proses yang pertama ialah gelinciran, iaitu pengangkatan dan penurunan kerak bumi daratan dan dasar laut. Proses yang kedua ialah proses lipatan yang melibatkan pembentukan banjaran-banjaran gunung yang dikenali sebagai orogenesis. Proses yang ketiga ialah gempa bumi, iaitu gerakan secara kuat hasil daripada lapisan-lapisan batuan pada kerak bumi. Proses yang ketiga ialah gempa bumi, iaitu gerakan secara kuat hasil daripada lapisan-lapisan batuan pada kerak bumi. Daripada aktiviti dalam bumi yang telah dilihat tadi, sekarang kita lihat pula berkaitannya dengan bencana alam. Bencana alam yang pertama berkaitan dengan aktiviti dalaman bumi ialah gempa bumi. Gempa bumi adalah
suatu fenomena pergerakan permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan yang mengejut di permukaan bumi yang berbatu. Gempa bumi berlaku apabila tenaga yang tersimpan dalam bumi, biasanya di dalam bentuk geseran batu, tiba-tiba terlepas. Kajian sains juga mengenai gempa bumi dan gelombangnya dikenali sebagai seismologi yang diambil dari perkataan Greek iaitu seismos yang membawa maksud untuk menggoncang. Gempa bumi ini dapat diukur dengan menggunakan alat yang dipanggil skala Richter dan menggunakan skala Mercalli. Gempa bumi ini boleh digradekan 1 hingga 9 berdasarkan saiznya dan berdasarkan skala Richter. Klasifikasi ukuran magnitude skala Richter 1 hingga 3 dianggap kecil, manakala 4 hingga 6 dianggap sederhana dan melebihi 6 adalah dianggap besar. Terdapat 2 jenis gempa bumi iaitu gempa bumi tektonik dan juga gempa bumi gunung berapi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terhasil daripada geseran batuan di keretakan memanjang sepanjang batuan sempadan plet tektonik. Tenaga ini dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenali sebagai kecacatan tektonik. Kesan ini adalah seperti gelang getah ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Untuk gempa bumi gunung berapi, ia disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batu-batuan menghasilkan gempa bumi. Semasa magma bergerak ke permukaan gunung berapi, ia bergerak dan memecahkan batu-batuan dan ia mengakibatkan gegaran yang berterusan yang boleh bertahan dari beberapa jam hinggalah beberapa hari. Gempa bumi ini dikatakan berlaku pada setiap hari di bumi, tetapi dia mempunyai gempa bumi kecil dan gempa bumi besar. Gempa bumi kecil biasanya disusuli dengan gempa bumi besar sebelum atau selepas. Lingkaran api Pasifik. Lingkaran api Pasifik ini adalah di mana tempat yang sering berlakunya gempa bumi. Lingkaran api Pasifik ataupun digelarkan sebagai Ring of Fire merujuk pada kawasan yang terletak mengelilingi lautan Pasifik yang kerak buminya pecah dan bergeser atau apa yang dikenali sebagai plate tektonik. Kawasan ini berbentuk seperti ladang kuda dan merangkumi wilayah sepanjang 40,000 km. Hampir 90% daripada gempa bumi yang terjadi dan 81 daripada gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang lingkaran api ini. Baiklah, seterusnya saya Rahman akan menerangkan mengenai lapisan gunung berapi. Perkara pertama yang kita perlu tahu mengenai gunung berapi adalah bagaimana ia terbentuk. Jadi gunung berapi boleh terbentuk di kedua-dua darat dan juga lautan. Di darat, apabila pertembungan plat tektonik berlaku, plat lautan akan tersubduksi ke bawah plat benua dan akan melebur menjadi magma. Hasil leburan ini adalah lebih ringan daripada batuan di sekalian, maka ia akan naik ke satu kawasan yang dinamakan ruang magma, sehinggalah magma yang terkumpul itu menjadi banyak. Kemudian magma akan meletus ke permukaan. Disebabkan magma ini kaya dengan silikon yang merupakan sejenis ejen pemekat, magma akan melekat di sekeliling liang permukaan tadi dan bertindan sehinggalah ia menjadi gunung berapi. Di lautan pula, perpisahan plat tektonik akan menjadi bukaan magma keluar ke permukaan. Magma yang keluar daripada permukaan itu akan menghablus sejurus saja tiba di permukaan dan akan bertindan sehinggalah pada satu masa ia akan menjadi gunung berapi. Seterusnya kita tahu macam mana letusan gunung berapi itu berlaku. Jadi ada dua cara. Yang pertama, apabila magma yang lebih ringan naik ke permukaan, gelombang gas akan mula terkumpul di atas magma tersebut. Dan apabila semakin banyak magma yang keluar, maka semakin banyak gas yang terkumpul.
sehingga tekanannya meningkat satu tahap, ia akan menyebabkan letusan. Yang kedua pula ialah apabila air bawah tanah yang mengalir berjumpa dengan magma yang panas dan akan tersedia menjadi uap air. Uap air ini akan terkumpul dan memberi tekanan sehinggalah pada satu tahap tekanan yang terkumpul itu menjadi terlalu tinggi dan menyebabkan letusan. Dalam sejarah, lava yang paling banyak dikeluarkan adalah letusan gunung berapi laki di Iceland yang berlangsung selama 8 bulan. Kabus yang keluar daripada letusan ini merebak daripada Iceland hinggalah ke Syria. Ia telah membunuh ternakan dan juga tumbuhan mereka daripada keracunan yang datang daripada hujan asid dan juga rumput yang dicemari klorin. Dan ini telah menyebabkan kebuluran yang melampau sehingga membunuh 1/3 daripada populasi Iceland. Seterusnya kita lihat pula pada tsunami. Jadi, apakah itu tsunami? Tsunami merupakan ombak besar yang terhasil daripada sesaran besar yang berlaku secara tiba-tiba di dalam laut. Berbanding dengan ombak yang terhasil daripada pergerakan angin yang hanya menggerakkan air di permukaan laut, ombak tsunami menggerakkan seluruh badan laut sehingga ke dasar dan ia akan semakin membesar apabila semakin ia mendekati daratan. Semakin dalam laut tempat tsunami itu bergerak, maka kelajuan ombak bergerak juga semakin bertambah. Pada kedalaman 4 meter, tsunami boleh bergerak selaju 700 km per jam, iaitu bersamaan dengan kelajuan sebuah jet pejuang. Jadi, apakah punca-punca tsunami ini berlaku? Pada dasarnya, tsunami boleh berlaku daripada hentapan meteor dan juga runtuhan dalam laut. Tetapi majoriti tsunami yang berlaku adalah daripada gempa bumi di kawasan subduksi. Apabila plat lautan yang tersubduksi terus bergerak ke bawah kerak bumi, tegangan akan berkumpul pada satu bahagian plat benua yang tidak bergerak. Dan apabila tekanan itu menjadi terlalu tinggi dan dilepaskan, gempa bumi akan berlaku dan menyesarkan sebahagian daripada lautan, lalu akan menyebabkan tsunami. Tsunami juga boleh berlaku hasil daripada letusan gunung berapi. Apabila lava ataupun serpihan gunung berapi jatuh ke dalam laut, sesaran laut akan berlaku dan akan memulakan ombak tsunami. Seperti apa yang berlaku pada letusan gunung berapi Krakatau di Indonesia, sebahagian daripada gunung berapi tersebut telah pecah dan jatuh ke dalam laut dengan laju. Dan ini telah menyebabkan satu tsunami yang telah mengorbankan lebih daripada 30,000 orang. Kesan rumah hijau. Maksud kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas rumah hijau dalam ruang tertutup meningkat dan menghalang pelepasan haba seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan gas metana yang melebihi daripada paras normal. Apabila suhu ini meningkat, molekul dan gas panas memerangkap haba dan ini akan mengakibatkan proses pembebasan haba akan menjadi lambat. Terdapat faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya kesan rumah hijau. Antaranya lah faktor semula jadi dan faktor perbuatan manusia. Faktor semula jadi ialah kesan rumah hijau yang berpunca daripada letusan gunung berapi yang membebaskan gas-gas sulfur dan karbon. Ini akan mengakibatkan sinaran inframerah matahari yang memasuki ruang atmosfera bumi tidak terpantau secukupnya secara normal. Dan ini akan menyebabkan pemanasan global secara bertingkat dan kawasan yang mengalami pencemaran teruk akan mengalami kesan itu dengan lebih teruk lagi. Dan yang kedua ialah buatan manusia. Buatan manusia seperti membebaskan gas berbahaya daripada kilang ataupun kereta, menggunakan alatan yang membebaskan CFC seperti di dalam peti sejuk ataupun hawa dingin. Yang ketiga, penggunaan racun serangga seperti penyembuh aerosol serta baja kimia. Yang keempat dan ini yang terakhir ialah penternakan berskala besar turut membebaskan gas amonia yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar serta membentuk kesan rumah hijau. Antara faktor yang mendorong kepada kesan rumah hijau ialah letupan gunung berapi. Letupan gunung berapi banyak mengeluarkan asap dan debu yang mengandungi banyak gas rumah hijau seperti gas sulfur dan karbon, dan ini menjadi
punca utama berlakunya fenomena kesan rumah hijau. Tamsilannya, gunung berapi yang pernah meletus ialah seperti Gunung Tambore di Sumbawa dan Gunung Krakatoa di Selat Sunda. Secara tidak langsung, fenomena ini akan menghasilkan pemanasan global yang mendorong kepada berlakunya kesan rumah hijau. Isu tenaga dan alam sekitar mula menarik perhatian pada tahun 1980-an ketika menemukan bahawa penggunaan tenaga berkait rapat dengan kenaikan suhu global, iaitu suhu permukaan bumi meningkat sebanyak 0.6 darjah Celsius pada tahun 1960 sehingga 1990, manakala 0.2 darjah Celsius pada tahun 1860 sehingga 1960 dan 0.1 darjah Celsius berlaku seabad yang lalu. Ini para ilmuwan juga telah membuktikan bahawa sebahagian besar gas yang dihasilkan oleh pelepasan gas rumah kaca ataupun lebih dikenali sebagai gas rumah hijau adalah penyebab utama kenaikan suhu yang mendorong kepada pemanasan global. Penutup. Daripada perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa aktiviti-aktiviti dalam bumi mempunyai berkaitan dengan bencana alam. Setiap aktiviti dalam bumi memberi kesan-kesan yang berbeza kepada alam sekitar. Bencana alam yang disebabkan oleh aktiviti dalam bumi ini telah meninggalkan banyak kesan negatif kepada alam sekitar seperti kerosakan infrastruktur awam, khususnya kemusnahan alam semula jadi, kemusnahan tempat tinggal, kehilangan harta benda dan juga boleh menyebabkan kematian. Walaupun aktiviti-aktiviti dalaman bumi membawa kepada kemusnahan, tetapi ia juga banyak memberi kelebihan kepada manusia.